أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Kita berada dalam wacana Al-Quran pada hari ini. Kita ingin bongkar solusi Quran, bina ekosistem Islam. Dalam tajuk kita pada hari ini, Sedekah Andai Aku Tahu. Tajuk yang menarik untuk kita sama-sama susur galur, kita ingin selusuri di dalam Al-Quran. Bagaimana dalam sunnah Nabi SAW, bagaimana sedekah ini adalah satu perkara, satu instrumen yang penting. Malah dalam perbincangan wacana sebelum ini, infak, zakat, wakaf adalah satu instrumen ekonomi yang boleh meledakkan kemajuan bagi negeri dan negara dalam tamadun sejarah kita, dan ia akan berulang. Pada hari ini kita bersama dengan dua orang tokoh yang terkemuka, iaitu yang pertama saya alu-alukan Ustaz Ahmad Dazuki Abdul Rani. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat, alhamdulillah. Selamat datang Ustaz ya, Ya, ke terima wacana kasih. Al-Quran. Dan yang keduanya kita bersama dengan Tuan Said Azmi Al-Habsyi. Apa khabar Tuan? Baik. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Kita bersama dengan dua orang tokoh pada hari ini untuk sama-sama kita melihat perbincangan, pengalaman dan juga ilmu berkaitan dengan sedekah andai aku tahu, dan kita ingin bersama juga dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita nak sama-sama membaca beberapa ayat pada hari ini dipimpin oleh Ustaz Tirmizi, di mana pada peringkat awal ini kita ingin melihat kepada surah ke-63. Surah Al-Munafiqun dalam ayat yang ke-9, 10 dan 11. Dan ini adalah satu pencerahan yang penting, kerana kalau kita melihat surah yang ke-62, surah transformasi sosial dalam surah Al-Jumu'ah, surah Al-Munafiqun ini adalah satu kritik, satu komentar, dan Allah memberi tahu sesuatu berkaitan dengan sedekah dalam ayat ini. Mari sama-sama tuan-tuan merujuk pada halaman 555, ayat yang ke-9, 10, 11 dipimpin bacaan oleh Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, yang berbahagia ahli panel Fadil Ustaz Suki dan juga Tuan Said kita. Alhamdulillah, sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut, sama-sama kita membaca ayat Al-Quran, mudah-mudahan menjadi asas pada perbincangan kita pada petang ini. Satu tajuk yang begitu mulia, satu amal soleh yang kalau kita lihat dalam Al-Quran begitu banyak sekali ayat berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini. Memang kita akan bacakan ayat yang ke 10 dan 11 ya. 9, 10 dan 11. 9, 10, 11. Okey. Surah Al-Munafiqun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Surah Allahul Azim, begitulah bacaan daripada surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9, 10, 11, di mana di dalam ayat yang ke-9 ini Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu, ya, daripada anak dan anak pinak kamu, daripada mengingati Allah, dan sesiapa yang melakukan demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan belanjakanlah sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum maut kepada seseorang daripada kamu sampai ajal maut kepadanya, maka pada waktu itu apakah yang akan dirayukan? Wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau melambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi supaya aku dapat bersedekah. Jadi ini adalah pada ayat yang ke-10 yang ingin terus kita bincangkan, ya, berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, ya, berkaitan dengan kehidupan kita. Mungkin pertama kali ini saya ingin bersama dengan Ustaz Ahmad Zuki, Ustaz, ya. Dalam ayat ini ada peringatan yang penting, malah bila bercakap tentang sedekah ini, infak ini, ia adalah satu perkara yang bertebaran di seluruh Al-Quran. Kalau boleh Ustaz cerahkan lagi antara infak, sedekah, wakaf, ini apa? Ini istilah bahasa Arab, ya. Tapi mengapa sampai dalam surah Al-Munafiqun ini ada tentang infak, ada tentang sedekah di sini? Silakan Ustaz. Ya Ustaz dan para penonton serta warga Sinar Harian dan seluruh sahabat-sahabat yang menunggu saat yang sebegini. Kita mendengar ayat yang dibaca oleh Ustaz Tarmizi sebentar tadi tentang mengenai Allah cerita tentang kejayaan dalam kehidupan. Orang yang berjaya ni sentiasa menjadi kejaran di kalangan kita. Kita biasa nampak orang yang berjaya ni orang yang rumah besar. Orang yang kereta mewah. Orang yang hidup dia dalam keadaan yang dia dapat memiliki dunia ini. Itu satu gambaran kejayaan manusia. Sebenarnya Allah cerita kejayaan hidup ini bukan dengan begitu. Tetapi kejayaan hidup kita ni bila kita berjaya untuk membentuk diri kita di dunia dan kita selamat di akhirat nanti. Itu dipanggil kejayaan sebenar. Kejayaan sebenar. Siapa yang dia berjaya di dunia, tak semesti dia boleh berjaya lagi dalam kubur. Dia tak semesti dia boleh berjaya lagi di padang mahsyar. Kejayaan dalam hidup kita ini, bila hidup kita ni berjaya untuk kita memfokuskan diri kita ke akhirat. Itu cara Allah jadikan demikian. Antara perkara yang melalaikan hidup kita ini ialah harta benda dan anak pinak. Ini dua perkara yang melalaikan hidup. Lalu Allah diajar dalam hidup kita ni, anak pinak menyebabkan kita tidak menjadi soleh.
menjadikan diri kita ni tak jadi baik kerana anak pinak. Keluarga kita kadang-kadang kita terpengaruh dengan adik-beradik kita, kita terpengaruh dengan jiran tetangga kita. Ni dipanggil menyebabkan kita tak jadi orang soleh. Harta benda menyebabkan kita tak bersedekah. Dalam hidup kita ni, bila kita terlampau sibuk dengan mengejar harta, mengejar yang disebut dengan kedudukan, mengejar yang namakan dengan pangkat dan pingat dalam hidup kita, lalu kita ni terbuai-buai dengan harta benda tadi. Orang yang ada sikit, walaupun dia dapat sikit, dia nak supaya jadi banyak. Dia jadi macam tu. Yang menyebabkan dia terlupa terhadap macam mana dia nak hantar segala harta benda dia ke akhirat. Ke akhirat. Dia tak sempat nak hantar. Bila dia tak sempat nak hantar dalam hidup dia ke akhirat, dia tertinggal harta di atas dunia. Saat mana dekat nak meninggal dunia, satu gambaran yang menakutkan berlaku pada diri seseorang. Apa dia? Dia tak dapat yang patut dia dapat dalam hidup. Apa yang kita tak dapat? Syurga Allah. Bila kita tak dapat syurga Allah dalam hidup, menyebabkan kita terfikir di saat itu apa yang mengganggu kita tak dapat syurga Allah. Ialah kita tak sempat bersedekah. Sedekah. Bersedekah ni lah. Dia Ustaz ya, kalau cakap sedekah, pasal di dalam Al-Quran dia ada biasanya solat dan zakat. Kan? Kalau katakan dalam surah ini pun, surah Al-Jumu'ah, banyak cerita pasal solat. Kemudian bila surah Al-Munafikun sebelahnya cerita pasal sedekah kan. Tapi di dalam ayat ini tadi bukan solat yang difokuskan. Sedekah tu apa Ustaz? Kerana solat ni hubungan dengan Allah. Dengan Allah. Sedekah ni hubungan dengan manusia dan juga makhluk di atas muka bumi. Artinya kalau kita tak jaga sedekah, kita tak jaga yang disebut dengan hubungan dengan manusia, di waktu ini kita tak lepas juga di akhirat nanti. Tak lepas. Tak lepas. Orang yang dia jaga hubungan dia dengan Allah, bagus dia, sembahyang, puasa, zakat dia, dalam hidup dia puasa, haji dia bagus hubungan dia dengan Allah. Tapi hubungan dia dengan makhluk ni dia rosak. Dia tak boleh jaga menyakitkan hati jiran, dia tak jaga anak yatim, dia tak peduli terhadap orang yang susah dalam hidup ini, maka dia pun tak lepas juga di akhirat. Kerana dia tidak ada hablum minallah wa hablum minan nas. Dalam Islam dia diajar supaya hidup kita ni, bila kita hidup di atas dunia ni, kita kena dua-dua ni lepas. Dua-dua ni. Yang pertama solat, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua sedekah, hubungan kita dengan makhluk. Tetapi yang kita kena faham, harta benda yang kita ada ni pun sebenarnya Allah bagi bukan untuk di dunia, tetapi Allah bagi untuk ke akhirat. Itu kita kena faham. Ramai orang kita, dia nampak bila dia dapat harta di dunia ini, dia gunakan seluruh untuk dunia. Dia berhibur, dia berkaraoke, dia hidup dalam keadaan berjudi dan sebagainya. Yang ni silap. Kepahaman yang salah di kalangan kita. Allah, dia bagi pada kita harta benda dengan tujuan untuk kita bersedekah, berwakaf, berinfak. Yang ini istilah yang digunakan Ustaz sebut tadi. Sama ada dalam bentuk yang wajib ataupun dalam bentuk yang sunat. Yang wajib kita tunaikan, zakat. Misal contohnya. Zakat kita wajib laksanakan bila cukup haul, cukup yang disebut dengan nisab dan sebagainya. Ya, tetapi manakala sedekah yang kita diajar supaya bukan untuk sekadar yang wajib tadi, tapi nak memenuhi ataupun nak menyempurnakan kewajipan yang pernah kita lakukan dalam hidup kita. Sebagaimana sembahyang, dia ada sembahyang fardu, dia ada sembahyang sunat dalam hidup kita. Betul. Sembahyang sunat ni dengan tujuan untuk menyempurnakan yang fardu. Demikian juga sedekah. Sedekah ni sama ada kita nak sedekah yang kita nazar, sama ada dalam bentuk yang wajib. Kadang-kadang kita tak sempurna yang wajib, Allah jadikan yang sunat. Sunat ni kita bagi. Yang kita bagi itu bukan kita bagi pada orang, kita bagi pada diri kita balik. Di akhirat nanti kita jumpa balik barang-barang tersebut. Lalu yang jadi masalahnya, bila dekat nak mati, tiba-tiba dia tak nampak. Tak nampak. Barang dia tu tertinggal di atas dunia. Lalu dia sebut kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tak tangguh sekejap, jangan bagi mati. Nak buat apa dia? Fa as-saddaqa. Sekarang juga saya nak bagi segala benda yang saya dapat sekarang ni. Di atas dunia ni Allah bagi. Walau basatallahu rizqa li ibadihi la bagaw fil ard. Allah sebut demikian.
Kalau Allah bagi semua benda yang kamu minta, kamu melampau atas dunia. Walakin yunazzalu biqadarin ma yasha. Tapi Allah bagi pada kita ni dengan kadar-kadar tertentu. Termasuklah Kenapa? nyawa kita ni. Ya. Dengan tujuan nak suruh, walaupun aku bagi sekadar begitu pun, kamu masih lagi taut dalam muka bumi. Jadi itu adalah antara perkara penting apabila Allah memberitahu, andai aku tahu, rupa-rupanya antara banyak-banyak perkara dalam kehidupan ini, rupanya kita nak bersedekah, Ustaz ya, sebagai bekalan untuk kita pergi ke daerah akhirat sana dan menyiapkan diri kita ke sana. Jadi bila kita melihat perkara ini, Tuan Syed, ya, mungkin saya melihat profil Tuan Syed dulu belajar dalam farmasi, ya, sebagai ahli farmasi, kemudian melihat kepada kisah hidup sampai sekarang ini, banyaknya pergi tolong sana, tolong sini, dan tolong itu kalau dinyatakan oleh Ustaz Ahmad Dasuki tadi, ini sebagai bekalan satu. Tetapi tolong orang ni ada masa yang kalau bagi RM1 setiap hari dekat masjid itu, insya-Allah itu tak berapa sukar. Tapi kalau macam Tuan Syed pergi tolong ada remaja yang diperkosa, katakan anak yang dipukul oleh ayah, kena jumpa mahkamah, jumpa polis. Apa perasaan Tuan Syed bila memberi tenaga, memberi duit dalam bentuk kerjaya begini? Silakan. Assalamualaikum dan terima kasih, saya amat menghormati Ustaz di sebelahnya. Tapi ini daripada perspektif saya lah sebagai aktivis sosial. Kami punya fungsi adalah mendidik masyarakat. Okay? Jadi biasanya bila orang kata sedekah, dimaksudkan keuangan duit. Yang ni yang paling kecil, yang ni yang paling saya tak ada. Okay, saya tak ada duit. NGO memang tak ada duit. Tapi dia ada 4 lagi, iaitu ilmu, masa, tenaga dan doa. Doa ni yang paling gemuk tapi tak banyak orang nak buat. Jadi bila saya ingatkan ni dengan apa yang Ustaz Ahmad tadi cakap, iaitu hak kita untuk berbuat baik dengan manusia lain. Okey, itu termasuk dalam, bagi saya itu termasuk dalam peringkat ilmu. Maknanya kalau kita tunjuk contoh yang baik pada orang, jadi orang akan ikut benda yang baik, orang suka. Jadi kepada konteks pada Ustaz punya soalan tadi, ini adalah 5 asas yang bila orang kata saya tak ada duit, tak boleh nak sumbangkan, tak boleh nak sedekah, tak boleh apa. Tapi bagi saya jumpa ada 4 lagi lain yang lebih istimewa ni, yang kita selalu lupa atau kita tak pandai nak pakai sebab kita terlampau taksub sangat bahawa kebendaan adalah sesuatu yang merubah. Jadi bila kata tolong orang, saya tolong remaja hamil ke, ibu tunggal ke, duit tidak menyelesaikan semua itu semata-mata. Dia membantu, dia macam cushion sikit, tapi bimbingan, contoh, tauladan, doa, saya nak sebut pasrah tu perkataan dia orang. Tapi bagi saya ialah dia kena ada keredaan dan dia kena faham apa yang berlaku tu adalah untuk dia menjadi lebih baik. Jadi dalam konteks masyarakat dan bila kita kata kenapa kita buat semua ni, okay? Kalau itulah soalannya pada saya, mereka-mereka yang kami bantu ni telah mendidik saya satu benda yang paling besar, iaitu nikmat. Saya tak tahulah sama ada nikmat tu adalah ganjaran yang besar untuk sesiapa yang lain. Tapi bagi saya, nikmat tu satu benda anugerah yang tak boleh dibeli. Nikmat apa tu? Boleh jadi sebarang bentuk nikmat. Saya bagi contoh, minta maaf saya nak cerita juga contoh ni. Ya, sila. So, minggu ni kami banyak bagi KFC. Siapa-siapa minta akan dapat KFC. Tujuan asal saya bagi KFC sebab orang yang mampu makan KFC tak pernah habis bila beli KFC tu. Dia beli mesti tinggal dan daging putih tu. Tak akan habis. Jadi saya nak menunjuk macam mana nak mendidik janganlah membazir. Walaupun makan KFC dan KFC ni standard. Maknanya dia beli kat mana-mana rasa dia sama. Jadi oleh sebab itu kita bagi KFC pada keluarga yang memohon dan dia tulis kat saya betapa nikmatnya dapat makan KFC ni sebab kami yang mampu ini tak dapat rasa nikmat tu. Contoh yang saya nak bagi tepat yang ni memang saya terkilan, duit untuk KFC saya dah habis. Saya bagi lebih kurang RM70 satu keluarga, RM50 paling sikit. Duit tu habis, dia nak minta dah habis. Jadi tuan-tuan puan-puan semua, dia cerita dekat saya, dia kata, oh dah habis saya Tuan Syed. Tak apalah mungkin lain kali. Jadi saya kata, okey, tak apalah, saya dah senyap. Lepas tu dia kata, semalam baru makan angin KFC dengan anak dia ada 3 orang. Makan angin KFC. Jadi saya tanyalah, makan kat Genting ke atau pergi cuti ke? Dia kata tak, anak-anak teringin KFC, saya pun teringin KFC, si bapaknya tu bawa pergi kat kedai terdekat. Buka tingkap, dia bau je. Dia bau je. Dia kata bau je lah, duduk sedap bayar ni 30 minit. Bau saja. Tutup tingkap dan balik.
Jadi bila dia nampak poster saya dalam Facebook kata saya bagi KFC, dia nak minta. Jadi waktu tu bila saya dah tahu duit dah tak ada, memang peruntukan kami cuma banyak itu je hari itu, dah tak ada. Dan saya kata, tapi saya tersenyap sekejap dan saya fikir apa saya boleh bagi. Kita ingat duit, tenaga, ilmu, masa, doa. Dan saya cakap kat dia, ada satu lagi orang miskin yang ajar saya pasal nikmat. Saya kata kat dia kata apa dia? Jadi ini yang saya nak boleh bagi dekat dekat abang sekarang. Dia kata apa dia? Saya kata, orang miskin tu ajar saya, walaupun tak ada, tapi dia pergi ke tempat KFC, dia rasa sedap, dia rasa kenyang, anak tak meragam dan boleh balik. Dan lepas tu mak masak nasi dan dia makan nasi dan dia kenyang. Nikmat tu, walaupun tak dapat beli KFC tu, tapi dia dapat rasa, dia rasa sedap, anak-anak tenang, dia boleh balik dan dia makan nasi dan selesai. Kalau anak buah saya dah lama dah hentak-hentak kaki sampai dapat. Jadi bila saya dengar, saya sampaikan tu kat dia, itu yang dia cakap, yang dia rasa juga. Tapi dia rasa dia nak ambil peluang lah kalau dapat KFC ni. Jadi, tapi lepas saya nak bagi tu, dia kata tak perlu sebab dia rasa dia tak terfikir pun pasal nikmat tu. Dan nikmat ni datang dalam pelbagai bentuk. Macam saya buat macam-macam projek, idea tu merupakan satu hadiah. Bagi saya tu hadiah daripada Allah kan. Sama ada kita guna idea tu, ilmu tu dan idea tu nak pakai ke arah kebaikan atau tidak. Dan sebab saya tak ada duit. Jadi saya selalu nak cakap kat orang, saya pun tak ada duit. Tapi kita ada banyak lagi benda lain yang Allah kurniakan. Salah satu benda yang paling mahal, kalau ikut panelis 4 orang kat sini, kita cukup deria sifat. Mata, telinga, hidung, mulut, rasa, semua lengkap. Dan kita gunakan tu macam mana untuk membantu yang lain. Sebab soalan dia tadi menolong. Walaupun menolong tu tak bunyi keuangan, tak semestinya keuangan saja dapat membantu masyarakat. Dan itu yang saya rasa semua orang ada. Semua orang ada kan. Jadi doa adalah kuasa yang ada kat semua orang. Lagi tertindas, lagi makbul. Jadi itu benda yang kita selalu cakap kat orang. COVID kita tak tahu apa nak buat. Dan kami punya tagline kat NGO ialah orang miskin tak mampu sakit. Jadi bila kita guna tagline itu, kita cuma boleh fikir berserah dan doa. Jadi itu merupakan salah satu lagi anugerah. Tak tahu, wallahualam. Tapi bagi saya itu jawapan saya. Baik, terima kasih diucapkan pada Tuan Syed berkongsi apa rasa untungnya dengan banyak memberi, dengan pengalaman membantu dan inilah semangat yang the power of giving sebenarnya, ya, kekuatan memberi ini yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Munafiqun tadi sebelum sampai kepada saat akhir. Rupa-rupanya pengalaman membahagiakan itulah yang kita kena kejar sebelum Allah memberikan kebahagiaan hakiki apabila sampai ke akhirat nanti. Jadi persoalannya ialah seterusnya, kalau bercakap tadi Tuan Syed memberi, ya Ustaz Dr. Zulki, tapi ada setengah dia kata bahawa kalau kita asyik memberi je kan, beri masa ke, beri duit ke, kadang-kadang ialah masa terhad, ya, duit terhad, ilmu saya tak berapa banyak. Jadi biasanya kalau bercakap tentang duit, kalau cakap aulad ataupun amwalukum tadi tu, takut miskin. Pasal dia ialah dalam keadaan COVID sekarang ini bukan boleh main-main kan. Ada yang berhenti kerja, ada yang dengar-dengar akan berhenti kerja. Jadi ia membimbangkan. Jadi macam mana sebenarnya hakikat tentang sedekah ini? Sebenarnya takut miskin satu, tapi ada orang kata bahawa sedekah ini nanti boleh jadi kaya. Macam mana tu Ustaz? Memang biasa begitu pahaman di sudut selaras pemikiran kita. Laras biasa kita nampak begitulah. Tapi hebatnya Allah, dia ajar melalui bila kita ni bersedekah, itu tanda kita syukur di atas nikmat yang diberi oleh Allah tadi. Bila syukur ni tak semesti kita sebut. Sebagaimana yang disebut oleh Tuan Syed sebentar tadi. Syukur ni dengan kita memberi. Bila kita memberi, tanda kita syukur. Allah janji terhadap orang yang bersyukur macam mana? La in syakartum la azidannakum. Allah akan tambah lagi. Allah sebut demikian. Maknanya, kalau sekiranya kamu syukur, aku akan tambah lagi. Apakah miskin orang yang memberi? Tak akan jatuh miskin. Rasulullah jamin. Dalam hadis Rasulullah sebut, aku jamin orang yang bersedekah, Allah akan tambahkan rezeki dalam hidupnya. Di dunia pun dia akan untung. Dalam kubur nanti lagi untung. Tak percaya cuba try mati. Tak percaya. Nak sebut bagaimana untungnya kita bila kita bersedekah. Dan kalau kita tengok dalam hadis Rasulullah, ajaib terhadap sedekah. Sedekah ni sampai ulama-ulama karang kitab,
bagaimana ajaibnya terhadap sedekah. Allah bagi lebih kurang 15 ganjaran. 15 ganjaran yang besar. Antaranya panjang umur. Orang bersedekah, Allah akan panjangkan umur dia. Makin dia bersedekah, semakin memanjangkan umur dia. Apa maksud panjang umur Kita tu? pelik kan? Macam mana boleh panjang umur? Kerana orang doa tadi. Orang doa, ya Allah, murahkanlah rezeki pemberi ini. Kita sebut satu. Ataupun boleh jadi kita pendek. Tapi panjang umur kita, kita dah mati, pahala tu terus berterusan. Dalam hadis Rasulullah sebut kan, sadaqatin jariyah. Sedekah yang berpanjangan. Berjalan. Pahala dia berpanjangan. Maknanya umur dia masih hidup. Dia masih hidup dengan buat amalan. Jadi maknanya panjang umur. Yang kedua Rasulullah sebut bersedekah boleh menyebabkan sembuh penyakit. Penyakit yang kita deritai ini, kadang-kadang kita fikir kalau kita sakit, orang lainlah kena sedekah untuk kita. Sebenarnya dalam Islam diajar, bila kamu sakit, kamu bersedekah untuk orang. Bila kamu bersedekah, orang tu akan baca doa untuk diri kamu. Menyebabkan sembuhlah penyakit kamu. Satu. Yang kedua, Allah suka dengan hamba yang bersedekah. Di antara amalan yang paling disukai di sisi Allah di atas dunia ini ialah bersedekah. Allah tahu, aku bagi pada kamu, segala rezeki yang ada pada kamu itu bukan milik kamu pun, aku yang bagi. Allah sebut demikian. Lepas pada itu, aku nak tengok, kamu guna untuk kerja aku ke kerja apa dia dalam hidup kamu. Bila kamu guna untuk kerja agama dalam hidup kamu, untuk menyambung silaturahim di kalangan manusia, tentu kamu jaga aku, bukan kamu jaga orang lain dalam hidup. Menyebabkan yang kamu sakit itu akan disembuhkan dengan penyakit yang dinamakan dengan sedekah di kalangan kita. Termasuk Tuan Syed sebut tadi kan, bila berlaku COVID ni, orang kita tak tahu nak buat apa dalam tempoh macam ni. Saya cadangkan banyakkan bersedekah. Banyakkan bersedekah di kalangan kita. Kenapa Allah jadikan COVID ini? Kerana dosa. Dosa yang sering kali kita lakukan di kalangan kita. Allah sebut dalam Quran, fakullan akhadna bizambi. Semua yang berlaku ni kan dosa yang kamu buat. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada di kalangan kamu sebelum daripada ni aku turunkan hujan batu, mati bergelimpangan di kalangan kamu. Wa minhum man qasafna bihil arda wa minhum man aghraqna. Kan 4 Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-40 tu. Fakullan akhadna bizambi. Semuanya aku buat ni kan dosa kamu. Bagaimana Allah nak suruh Allah redakan kemarahan Allah pada kita sekarang ni? Salah satu bersedekah. Bila kamu bersedekah, cuba kita buat. Orang Malaysia kita ni buat dalam tempoh macam ni. Banyakkan bersedekah. Bila kita banyakkan bersedekah di jalan Allah, mudah-mudahan bala yang sepatut turun semakin banyak ni terangkat dengan apa dia? Dengan sedekah yang kita lakukan. Bila Ustaz beritahu tadi tentang cabaran, ujian dalam hidup kita ini ada kaitan dengan dosa, Ustaz ya. Tapi kalau kita melihat kepada wabak yang berlaku pada zaman Umar contohnya, macam mana pula itu? Adakah kerana dosa ataupun ia adalah ujian dalam konteks pandemik pada zaman Umar? Kalau kita rujuk pada hadis Rasulullah, itu menunjukkan tanda-tanda akhir zaman. Tanda yang Allah nak tutup alam ini. Salah satunya alim ulama sebut, pandemik yang berlaku di zaman Sayyidina Umar itu, ta'un amwas, yang mematikan lebih kurang 20,000 manusia. Di Palestin. Kebanyakan ulama-ulama kata, itu di antara tanda-tanda akhir zaman. Yang Allah nak jadikan. Dengan tujuan nak suruh buat persiapanlah, hidup kita ni akan berakhir. Tapi rupa-rupanya tak. Allah jadikan bukan yang tu lagi. Dalam kitab-kitab semua tulis yang tu. Pandemik tersebut. Tapi zaman kita ni, bila turun panjang umur, zaman kita ni sampai hari ni 1.3 juta manusia nyawa yang melayang kerana pandemik ini. Menunjukkan apa dia? Kerana kita buat dosa. Dosa ni, kalau kita tak taubat, Allah gantikan umat yang lain. Yastabdil qauman ghairakum. Allah akan gantikan umat yang lain. Kalau kita tak minta ampun pada Allah. Salah satu daripada cara kita taubat, bersedekah. Bersedekah dalam hidup kita. Banyakkan kita bersedekah. Bila kita bersedekah, kita sedang menyucikan harta-harta kita. Kita sedang membersihkan kesilapan-kesilapan kita. Orang kita banyak mana yang makan rasuah. Orang kita banyak mana yang terlibat dengan riba. Orang kita banyak mana yang terlibat dengan masalah harta. Makan harta anak yatim dan sebagainya. Dalam tak sedar kita buat dosa-dosa ini.
Lalu macam mana nak suruh bersihkan balik? Sedekah. Sedekah. Sedekah merupakan jalan pembersihan terhadap Membersihkan. kesilapan kita dahulu untuk kitanya nak melalui jalan akan datang. Kalau kita tak bersedekah, kita akan menyesal. Semua akan menyesal. Saya akan menyesal, tuan-tuan akan menyesal. Di kalangan kita. Sekarang kita tak rasa sebab kita tak nampak lagi Tak malaikat. nampak lagi. Belum Tunggu sampai di hujung sekejap lagi. Andai kamu tahu. Andai ku tahu. Ya. Andai ku maknanya Jadi- dalam hidup kita ni, bila kena aja, baru tergamam. Baru di nampak waktu tersebut. hakikat realitinya. Wallahualam. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Ahmad Dazuki berkongsi berkaitan dengan sebenarnya sedekah ni tak pun membawa kepada kemiskinan, malah ia menyiapkan diri kita satu kalau di atas dunia ini tadi ada beberapa manfaatnya, salah satunya ialah untuk mengubat sebenarnya Ustaz ya. Maksudnya ada masalah, orang-orang soleh bila ada masalah mereka membanyakkan sedekah dan lebih daripada itu persediaan untuk kita menghadapi saat akhir sebelum kita pergi nak transfer cepat-cepat ke akaun akhirat kita. Jadi ini kefahaman kita daripada Al-Quran bagaimana sedekah sebagai satu instrumen penting dalam menguruskan kehidupan kita yang pelbagai cabaran. Cuma mungkin bila bercakap tentang sedekah dan infak ini ada pihak mungkin Tuan Syed ada pengalaman yang dia suka menerima sedekah. Pasal dia tengok Tuan Syed datang kan, dan kemudian ada nombor telefon dekat mana-mana, telefon nanti dapat. Macam mana Tuan Syed menguruskan perkara ini? Maksudnya memang ada orang perlukan, tapi ada orang yang perlukan tu kalau boleh dia nak berada dalam kelompok yang memerlukan dan kalau boleh menerima. Tapi sebelum Tuan Syed menjawab persoalan itu, kita nak dengar satu lagi ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 261. Kita baca, kita dengar dahulu sebelum kita mendengar selepas rehat nanti bersama dengan Tuan Syed dan Ustaz Ahmad Dazuki mencerahkan lagi tentang sedekah andai ku tahu. Jadi mari kita sama-sama melihat surah Al-Baqarah ayat 261. Baik, kita redakan sikit perbincangan kita petang ni untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261 berkenaan dengan sedekah ini. Tadi Ustaz sebut tentang orang kita banyak terlibat dengan rasuah, riba dan sebagainya. Dalam ayat surah Al-Baqarah juga Allah sebut yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan musnahkan harta-harta yang ambil cara riba. Walaupun nampak harta dia meningkat, walaupun duit dia meningkat, tapi sebenarnya secara perlahan-lahan dia tak sedar dia akan musnah. Wa yurbis sadaqat, Allah suburkan sedekah ni. Walaupun 1 juta duit dia sedekah 100,000, nampak dari sudut angka dia mungkin 900,000 turun, tapi dia punya nilai dia bertambah dalam kehidupan dia. Sama ada duit bertambah ataupun nilai itu sendiri bertambah. Baik, kita baca satu ayat daripada ayat 261 berkenaan dengan kelebihan yang besar bagi orang yang bersedekah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Allahul Azim daripada surah Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan bagi orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai itu ada 100 biji.
Allah melipat gandakan bagi sesiapa yang dia kehendaki dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Jadi ini adalah ayat tambahan untuk kita mengetahui, kerana mungkin bagi sebahagian daripada kita, saya mungkin tak sampai lagi pada juz yang ketiga, ataupun saya mungkin tidak pun sedar ada kelebihan-kelebihan sedekah di dalam Al-Quran. Andai ku tahu, tetapi kita bersambung, kita berehat sebentar dalam Wacana Al-Quran, bongkar solusi Quran, bina ekosistem Islam. Kembali kita dalam Wacana Al-Quran, kita bongkar solusi Quran, kita bina ekosistem Islam dalam kehidupan kita. Dalam tajuk kita pada hari ini, sedekah andai aku tahu. Dan rupa-rupanya sedekah ini bukan hanya kepada orang yang kaya berjuta dan berbilion duit di dalam akaun, tetapi lebih daripada itu yang dikongsikan oleh Ustaz Ahmad Dasuki dan juga Tuan Syed Azmi sebentar tadi, iaitu bukan sekadar wang tetapi juga potensi yang ada pada diri dari segi ilmu, dari segi masa, dari segi doa, Tuan Syed, ya. Itu adalah semuanya perkara-perkara yang Allah rezekikan. Apa-apa saja yang Allah rezekikan itu untuk kita infak, yang untuk kita sedekah, kerana ia makin jelas, amat kita jelas apabila, terutama bila kita sudah diambang kematian, diambang kehidupan kita, untuk kita nampak bahawa ada sesuatu yang lebih besar, pentingnya memindahkan apa sahaja yang ada di sini ke akaun di akhirat nanti. Jadi kita bersama dengan Tuan Syed bila bercakap tadi tentang infak, Tuan Syed, ya, di dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Munafikun tadi, seruan untuk infak. Tetapi dalam masa yang sama ialah ada orang yang kata bahawa senanglah saya kalau ada ramai orang yang infak, saya jadilah orang yang penerima sedekah sahaja. Pasal buat apa susah-susah nak jadi macam Tuan Syed, belajar farmasi, kemudian pergi sana pergi sini, masuk mahkamah, pergi jumpa polis apa sebagainya. Saya menerima bantuan lagi best. Macam mana tu Tuan Syed? Jadi kita ada satu istilah lah yang kami panggil antara mereka yang kuat memberi ini, kita memberi kepada penerima bantuan. Okay. Tapi masalahnya ialah banyak sangat beri sampai dia jadi penagih bantuan. Penagih bantuan. Okay, jadi dia jenis yang dia dah jadi ada thrill tu, Jadi benda-benda macam ni di zaman COVID ni, saya lihat bahawa fenomena ini memang berlaku. Tapi mungkin dengan mungkin kami bukan orang yang di tempatnya yang untuk menentukan sama ada dia penagih atau tidak, tahu. Yeah. Jadi sebab rezekinya tertulis untuk dia. Cumanya pada 2-3 tahun lepas bila kita dah nampak, contohnya macam saya banyak kerja di Chowkit. Jadi banyak orang tolong, makin lama bukan makin kurang, makin ramai lagi kan. Jadi itulah timbulnya perkataan penagih bantuan tu. Jadi kita baru sedar bahawa dalam memberi bantuan itu tidak cukup dengan hanya memberi dan berlalu pergi. Jadi bila kita bagi duit ke atau barang ke, tak boleh pakai bagi dan terus pergi. Dia kena datang dengan ilmu juga. Dia ada adab dia tu. Dia ada adab tu. Sebab kalau kita suka bagi macam 100 keluarga kita bagi tangkap gambar macam tu, dia boleh timbul rasa riak. Dia boleh timbul rasa naik kepala tu. Jadi yang tu adalah bahaya kepada pemberi bantuan. Okay? Jadi kita sekarang ni kita kena selami bahawa kalau kita nak bagi, kita kena bagi dengan keadaan yang berilmu. Itu pasal saya selalu menulis, kalau kita nak membantu seseorang itu, kita betul-betul kena berbual, sebab ini adalah hubungan dengan manusia. Betul Ustaz? Jadi hubungan dengan manusia bukan setakat bagi barang. Kita bukannya, saya selalu guna perkataan korun. Kita bukannya korun bagi lepas tu kita belah, tahu? Sebab kita bukan. Okay. Jadi kita
kita patutnya sebagai orang Islam, dia lebih lagi. Dia patutnya menggunakan medium duit tu, orang dah datang, dia waktu tu kita pegang dia, sebab selagi dia tak pegang duit kita tu, itu hak kita dan kita boleh didik dia lagi. Sama ada kata macam jangan beli rokok, atau boleh cakap macam balik rumah, solat jangan tinggal. Itu ilmu macam tu perlu disampaikan. Jadi kepada mereka yang menerima, sebab kita sudah ada macam satu aku janji yang macam nak terima ni, dia ada syarat-syarat dia. Duit ni patutnya membuatkan keadaan dia lebih baik. Jadi tapi kalau itu tidak berlaku, makna dia tak tersedar lagi. Itu pasal bagi saya kadang-kadang kalau dia datang minta balik, kita tanya apa jadi 3 bulan lepas, hari tu dah dapat, apa jadi? Jadi banyak orang tak nak tanya. Dia terus kalau tak nak bagi, dia terus belah aja tak apa. Kadang-kadang tak nak bagi dan dia kata jangan bagi kat dia ni malas, dia ni tu. Tapi kita yang menyebabkan dia jadi macam tu to begin with. Jadi tu pasal mesti ada ilmu waktu hendak memberi. Dan saya faham banyak orang kata kalau tak nak bagi sudahlah, senyap je lah, tak payahlah nak kutuk-kutuk ke apa ke, sebab media sosial ni terlampau laju. Cuba kena ingat, kalau kita ada ilmu dan kita belajar adab, kita akan lebih berhemah, sebab ini adalah perkara dengan manusia. Untuk saya sebagai pelindung kanak-kanak, yang kita beri ni dewasa, kesannya pada anak-anak tu. Jadi saya kena betul-betul, saya memang garang sebenarnya waktu nak bagi bantuan ni, dan gambar je nampak molek, tapi sebab kita nak didik. Dan saya rasa Ustaz mesti setujulah, nak didik orang lagi besar ni dia lagi degil, jadi dia kena lagi kasar. Jadi tapi itu secretnya ialah kita tidak mahu melahirkan penagih bantuan. Kita tidak mahu rakyat Malaysia dikenali sebagai kerajaan yang berkebajikan. Maknanya kita bina rakyat-rakyat yang tidak boleh berdikari sendiri, menunggu duit aja atau menunggu bantuan semata-mata. Sebab kita ada akal dan kita patutnya maju bersama. Cuma satu je saya rasa, kenapa Malaysia ini, come on, pandemik COVID, benda besar satu dunia. Selain daripada tu, dengan jiran-jiran kita yang lain, kita tak ada gunung berapi. Kita tsunami pun tidak seteruk negara lain. Tapi Allah sebenarnya dah selamatkan daripada bala-bala macam tu. Kerana tak nak statistik menunjukkan rakyat Malaysia antara yang paling dermawan. Itu saya tak tipu. Dalam NGO saya pun dalam 3 bulan kita dapat 2 juta ringgit daripada duit publik sahaja yang kami habiskan pada masyarakat balik. Jadi menunjukkan bahawa memang rakyat Malaysia ni dermawan, dan itu akan timbul satu masalah kalau kita tidak mendidik mereka dengan ilmu. Bila dia nak sedekah kerana Allah, tapi kita selalu rasa macam dia bila sedekah elakkan diri daripada menjadi besar kepala, dia patut memahami bahawa apa yang disedekahkan tu adalah satu investment untuk keluarga yang dibagi itu menjadi lebih baik daripada dia. Investment, ya. Bagi saya segala-galanya pelaburan lah, ni otak duniawi sangat ni bunyinya, tapi bagi saya ialah untuk saya betul-betul rasa macam ajar saya sesuatu, anda ni hebat dan saya bagi ni buatkan anda lebih hebat. Ajar saya sesuatu yang anda akan jadi lagi hebat supaya saya boleh ajar lebih ramai orang lain jadi hebat. Jadi mungkin natijah dalam NGO kami tu macam itu, sebab kita takut sangat mereka jadi penagih bantuan dan tidak mahu berusaha, dan anak-anak yang akan terabai. Jadi daripada sini sebenarnya bila nak mengelakkan, bila Tuan Syed membawa sumbangan orang ramai dengan mindset tidak mahu melahirkan penagih bantuan. Mungkin kalau saya nak ajukan pada Ustaz Ahmad Dasuki bila bercakap tentang tadi sumbangan umum, tapi kalau sumbangan wajib zakat, macam mana tu Ustaz, bila melihat kepada zakat, memang walaupun bukan 100% di Malaysia ini, ya, berdasarkan pengalaman Ustaz di Mesir, belajar syariah di sana, kemudian melihat hakikat zakat di Malaysia, adakah zakat di Malaysia sekarang ini pandangan Ustaz, ya, daripada berdakwah pergi ke mana-mana sahaja, adakah ianya melahirkan penagih bantuan, ataupun zakat sekarang ini memang dipakejkan untuk sebagai sebagai pelaburan agar ia menjadi modal awal melonjakkan kualiti hidup mereka yang menerima? Silakan Ustaz. Saya perhati dalam ilmu yang diajar oleh guru-guru saya, antara perkara yang sentiasa wujud di atas dunia ni ada 2-3 benda yang tak boleh dihapuskan sama sekali. Salah satunya kemiskinan. Kemiskinan kita tak boleh nak hapus 100%. Cuma kita boleh kecilkan dia. Daripada besar kepada yang kecil. Kemudian kejahilan. Kejahilan sama juga, kita tak boleh nak hapus sama sekali. Kerana sentiasa lahir orang yang baru yang jahil dalam hidup ini. Cuma proses berada di atas jauh lebih baik berada di bawah. Dalam hadis Rasulullah sebut demikian. Al-yadu ulya khairun minal yadi as-sufla wabda biman ta'un. Rasulullah sebut
di antara tangan di atas, tangan di bawah, berada di tangan di atas lebih mulia. Memberi. Lalu konsep yang kita keluarkan, kita sampaikan zakat pada sekarang ini, dia lebih kepada nak menjadikan masyarakat mengecilkan kemiskinan. Bukan untuk menjadikan orang tu semakin dalam keadaan bertambah jadi penagih terhadap yang disebut dengan bantuan. Bukan begitu konsep dia. Jadi alhamdulillah kita tengok zakat di Malaysia ni dah berjaya. Banyak dah yang telah digerakkan dan termasuk wakaf, instrumen yang baru yang kita gunakan dalam masyarakat kita. Walaupun begitu kita tahu, kita kena ajar pada masyarakat kita kan. Masyarakat kita ni dia nak berjaya. Saya sebut awal-awal tadi. Dia nak berjaya tapi dia fikir berjaya tu bila kaya. Bila kaya barulah berjaya. Kalau tak kaya tak berjaya. Bagi mereka demikian. Sebenarnya konsep tu salah. Sehingga kan bila orang nampak kaya, orang sanggup makan rasuah. Orang sanggup menipu. Orang sanggup berjudi. Kerana nak kaya konon-kononnya. Tapi kita kena ajar dalam masyarakat kita ni, kalau kamu nak kaya, tak perlu kamu nak pergi kursus jutawan. Maksudnya demikian. Minta maaf nak sebut. Yeah. Kan orang kita kan kalau sebut cerita kursus menjadi jutawan, ribuan manusia datang. Sanggup untuk datang. Kenapa nak jadi kaya dalam hidup dia? Tapi kita sebut, nak berjaya bersedekah. Bersedekah kamu akan berjaya. Bukti yang mudah. Orang kafir sekalipun, kalau dia bersedekah, dia berjaya. Contoh Facebook. Contoh YouTube. Contoh yang kita tengok laman sosial yang dibagi percuma je pada kita. Cuma je. Tapi dia kaya tak kaya? Facebook. Kaya kan? Walaupun dia si kafir sekalipun. Walaupun dia seorang yang, dia bukannya orang yang sembahyang, bukannya dia puasa. Tapi Allah jadikan kejayaan dengan dia bagi percuma pada orang. Instrumen yang kita gunakan dia, laman Facebook kita tengok. Laman yang terakhir ni anak-anak kita TikTok pula misal contohnya. TikTok ada lebih kurang 2 bilion manusia dalam tersebut. Tapi bagaimana dia boleh membina satu benda yang percuma dia bagi, akhirnya dia berjaya. Kita tengok bagaimana kejayaan yang Allah bagi. Maknanya siapa yang nak kaya, dia banyakkan bersedekah. Bila dia banyak bersedekah, lalu kita nampak dengan cara itu menyebabkan lagi ramai orang kaya, lagi ramai orang yang cuba nak bantu. Bila ramai yang kita nak bantu orang bawah ini, maksudnya orang yang perlu, di saat itu kita akan lahir bagaikan zaman Umar Abdul Aziz. Mudah-mudahan demikian. Mudah-mudahan. Di waktu mana zaman Umar Abdul Aziz, dia nak bagi pada orang tu kata saya tak layak. Bila bercakap tentang memberi ni, Ustaz ya, sebenarnya memberi ni mungkin kalau saya letakkan dua pilihan lah. Katakan saya ada duit RM10 kan. Bagi RM1 dekat masjid berbeza ke, ataupun saya bagi RM10 tu pada satu projek yang dia tak siap dan saya target besok saya nak bagi lagi pada projek tersebut sampai projek tu siap. Mana satu yang sebenarnya lebih bagus? Pasal kadang-kadang kita bagi sana tapi projek tu tak siap. Ada orang yang dia derma sampai projek tu siap. Mana satu keutamaan sedekah yang digalakkan agar ialah kalau boleh kita naklah juga yang terbaik hasil yang boleh bawa sampai ke sana. Sila. Bagi saya dua-dua tu baik. Dua-dua baik. Kita tak payahlah memilih untuk nak yang satu ke, yang A ke ataupun yang B. Okay. Yang konsep dalam hidup kita memberi saja. Beri saja ya. Beri saja konsep kita. Bila kita bagi, di sana adalah ketusan yang Allah akan sediakan untuk diri kita. Bila kita banyak memberi, Allah akan banyak memberi balasan ganjaran yang baik untuk diri kita. Soal siap tak siap itu kita kemudiankan. Yang pentingnya kita ni telah ada sifat itu. Sifat untuk memberi, sifat untuk berada di atas. Berbanding kita berada di bawah. Baik. Yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Maknanya pada diri kita berlumba di kalangan kita. Kita yakin yang kita bagi ni bukan kita bagi pada orang, kita bagi pada diri kita. Di akhirat nanti kita akan jumpa balik barang ni. Bila kita pergi kat masjid kan. Kadang-kadang lalu tabur masjid. Kebetulan dalam poket kita ada 2 keping. Sekeping RM50, sekeping lagi RM1. Agak-agak mana yang masuk? Biasanya kita akan masuk yang RM1 kan. Padahal kita patut masuk dua-dua terus. Dua-dua terus. Jangan pilih. Jangan kita ambil je dalam poket kita ada RM50. RM51. RM50 tu tengok masuk balik. Yang RM1 tu kita masuk. Di akhirat nanti kita akan menyesal. Kenapalah
Allah dah bagi dah peluang dalam hidup aku, tiba-tiba aku tak ambil kesempatan tersebut. Itu yang andai ku tahu tu baru dia akan jadi 51. Grablah setiap ruang dan masa Baik. dalam hidup kita. Jangan kita biarkan hidup kita ini terpedaya dengan dunia. Allah gunakan ayat tu, la tulhikum, jangan kamu dilalaikan. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan kamu hidup ni terpedaya dengan anak harta benda kamu dan anak pinak kamu. Ya. Syaitan ni akan membayangkan pada kita, nanti kalau kamu sedekah nanti kamu akan miskin. Kalau sekiranya kamu bagi nanti kamu akan hilang. Tak. Allah janjikan, wallahu ya'idukum maghfiratan wa ajran azima. Allah sebut, aku janji dengan kamu janji yang ajran azima, ganjaran yang jauh lebih besar daripada apa yang kamu bagi ini. Baik. Jadi kalau daripada situ sebenarnya saya tertarik untuk bertanya pada Tuan Syed. Bila Tuan Syed melaksanakan program-program bersama dengan masyarakat, ya. Kalau tadi kita sama ada yang kita bagi bantuan jadi, satu lagi bagi bantuan tak pasti jadi ke tak. Tuan Syed punya dengan bersama dengan rakan-rakan, macam mana menyikapi bila kadang-kadang kita bantu orang tu dia okey, ada lagi yang kita bantu tu dia lagi jadi penagih bantuan dan tak okey. Macam mana Tuan Syed masih lagi berstamina sampai sekarang? Okey, sebelum tu saya juga nak tambah apa yang Ustaz Ahmad cakap tadi. Ya. Katakanlah kita ada RM100. Okey. Jadi ada dua nelayan. Jadi dua-dua tu dia nak beli jala. Yes. Okey. Jadi tapi kita ada 100 dan harga tu pun 100. Maknanya dia seorang dapat ke atau nak bagi 50 seorang, tapi dua-dua tak akan dapat jala tu kan. Jadi bila kita kira macam tu, kita ada kekurangan satu lagi benda, iaitu first kita memang ada 100. Okey, itu hakikat dia. Okey. Tapi saya selalu rasa benda yang satu lagi yang kita tak buat ialah kita tak mau bersama dengan dia untuk diri dia sendiri. 100 tu akan disedekahkan 100%. Okey. Sama ada 100A atau 50-50. Okey. Tapi kadang-kadang bila jadi macam tu, saya suka selalu nak sarankan juga kita tanya pada penerima tu. Ini adalah satu lagi perkara yang bukan baru, tapi kita kena hormat penerima. Kita tak boleh anggap yang dia papa terus. Tak boleh anggap bahawa kita kena selesaikan terus untuk dia. Kita tak bersama dia, tak tanya pun kata, bang, saya cuma ada ni, abang ada berapa? Kalau dia kata 50, Alhamdulillah, saya ada 50, saya bagi kat abang boleh beli, nanti saya tanya lagi sebulan ni, dia ada berapa? Dia kata 30, okey tak apa. Jadi saya bagi itu 80, 20 lagi tu mungkin bukan hari ini. Sebab nikmat tu tak tentu hari ini. Tapi dua-dua tu dah dapat. Sebab kita tak nak cakap. Banyak orang tak nak bertemu dengan penerima bantuan ni atau nak betul-betul nak cakap sebab kita nak dia usaha. Kita nak usaha sebab Allah ini memang masa menguji lah bagi saya. Sedekah ni memang satu ujian. 50 dengan RM1 tu saya tak pernah kena, Alhamdulillah. Tapi sebab dah set dalam poket apa nak bawa. Tapi perkara-perkara macam ni memang betul. Bila dia datang dalam masyarakat, kita tak tahu yang mana jadi penagih, penerima jadi penagih. Kita tak tahu yang mana yang tipu. Kita tak tahu yang mana yang bila gambar aja rumah miskin, tapi sebenarnya belakang tu rumah besar. Kita tak tahu dan kadang-kadang saya kata itu ke tugas kita sebenarnya. Adakah kita ni patut jadi moral police untuk menentukan kebaikan ke tidak? Sebab macam Ustaz Ahmad saya kata, tugas kita ialah sedekah untuk kita beri. Dan satu benda yang saya yakin pada diri saya sendirilah, berapa banyak kita bagi pun tak kaya orang tu dengan duit dengan yang kita bagi tu. Katalah RM500 saya bagi kat dia ni. Lepas tu dia tipu kita sebenarnya. Bagi saya tak kaya pun 500 tu, cuma sayangnya itu je dia dapat. Dengan dia punya itu je nikmat Allah dapat, dia 500 yang mungkin habis dalam 3 hari. Jadi saya tidak mahu pada penonton menyimpan satu perasaan bahawa kita tak nak kena tipu dan sebagainya itu. Jadi sebab kita pernah kena, terus terang saya kena, tak sekarang dah jarang tapi dulu banyak kali kena dan saya belajar daripada situ sebab itu hak dia dan bukannya saya sebagai polis untuk menentukan. Cumanya dengan seronoknya memberi ni supaya tu pasal saya dapat nampak macam kalau kita bagi kita tengok dia maju dan yang tak ada duit bila dah maju dia pula sedekah ke orang lain sebab dia faham susah tu jadi macam mana. NGO mana-mana NGO bila mula-mula nak start tak ada duit. Letterhead tak ada. Name card pun tak ada. Orang tak nak tengok pun kita nak minta dia je. Ni nak minta duit lah ni. Jadi saya faham. Jadi bila kami dah besar, dah baru 2 tahun dan dah besar dan kami dah boleh bagi dekat NGO baru, kita tahu susahnya tu macam mana sebab Allah ingatkan saya waktu saya tak ada apa-apa dulu. Jadi dan sebabkan kita dulu ada peluang untuk tolong kat orang, dia akan datang balik berlipat ganda. Terus terang cakap kadang-kadang saya tolak.
Saya tolak sebab saya kata dah cukup. Saya tak tahu sebab kalau saya mati besok, benda amanah ni ada kat tangan ni. Jadi itu pun kita takut sebab ini adalah masa ujian. Jadi bagi saya tadi untuk jawab soalan tu, nak mengelakkan tu adalah dengan ilmu. Maknanya kita betul-betul kena pimpin. Satu lagi contoh tadi, kadang-kadang kita nak tolong satu kampung tu. Okay? Dalam kampung yang kita bantu, zakat especially, semua orang akan kenal siapa penerima zakat. Okay, dia akan tahu. Dan penduduk tu, kalau dia betul-betul bantu, dia akan bantu untuk bagi dia lagi maju. Contohnya, zakat perniagaan kan. Dia buatlah stall kecil burger. Orang pergi kat dia sebab orang nak dia maju. Sebab itulah caranya. Kita tak kaya nak bagi dia gerai tu. Tapi kalau kita beli satu burger dia, satu minggu satu ke apa ke, dia dapat berdikari sendiri. Dan dia pula dapat masuk dalam zakat tu untuk dia. Kalau ikutkan kawan-kawan Cina saya yang farmasi, dia kata kita kena tolong semua orang tau. Sebab bila dia tak susah, dia tak kacau kita. Walaupun konsep tu bunyi lain kan. Tapi bagi saya hormat dia sebab situ, sebab bagi dia nak semua orang sama makmur. Itu maksud saya. Baik, jadi itu adalah satu bagaimana kita menyikapi kepada usaha kita untuk bersedekah, ya. Kerana kita yakin bahawa sedekah ini apabila diletakkan, yang penting saya sedekah untuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia akan transfer. Dia akan berpindah ke akaun kita di akhirat. Malah di dunia ini pun kita dah dapat manfaat yang Ustaz Dasuki maklumkan tadi, panjang umur, ya, maksud panjang umur tu sama ada memang sampai 70 80 ataupun mungkin meninggal pada awalnya, tetapi kebaikannya itu berpanjangan, Ustaz, ya. Jadi ini adalah sedekah. Pelbagai perkara yang kita tahu pada hari ini sebenarnya adalah sedikit daripada pelbagai ayat-ayat di dalam Al-Quran, daripada sunnah yang menjadi amalan bagi orang-orang terdahulu, sehingga kan pada zaman Nabi itu, daripada sahabat, ia membina tamadun dengan salah satu aktiviti pentingnya infak, di bawahnya itu ada zakat, adanya wakaf dan pelbagai instrumen yang berkaitan dengan sedekah itu sendiri. Jadi di hujung ini, sebelum saya nak memohon kepada Ustaz Ahmad Dasuki dan juga Tuan Syed berkongsi kesimpulan akhir, saya nak dengar satu komentar tambahan daripada Ustaz Tirmizi. Saya duduk balik-balik ayat Quran ni, ada surah An-Naml, Nabi Allah Sulaiman selepas dia mendengar perkataan semut, dia senyum lalu dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Wahai Tuhanku, ilhamkanlah kepada aku untuk sentiasa syukur kepada nikmat yang kau berikan kepada aku, pada orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan berikanlah aku dapat buat amalan soleh yang kau redai. Dan saya setuju betul apa yang Ustaz Ahmad Suki sebut tadi, dua-dua beri. Sebab kita tak tahu dalam sedekah kita yang mana satu yang betul-betul Allah redha. Katakanlah kita dah sedekah banyak, kita selalu sedekah hari-hari. Datang orang ke-10 hari ni, kita kata tak apalah, itu bahagian orang lain lah. Aku dah banyak sedekah, tak apalah bagi orang lain lah. Orang lain pula, aku dah banyak sedekah. Rupa-rupa dengan kita tak bagi dia sedekah tu, tak makan dia, pengsan, mungkin mati dia hari itu. Dengan sebab tak bagi sedekah pada hari itu. So, sedekah semualah. Sedekah semua, ya, masya-Allah, itu sebagai satu, maksudnya orang-orang yang datang kepada kita untuk meminta bantuan ini, dia bukan minta pada kita pada setiap masa. Kalau datangnya itu, maksudnya itu adalah satu signal, satu tanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita diuji sebenarnya, Ustaz, ya, bahawa kalau tak banyak sedikit, kalau bukannya duit, mungkin jaringan boleh hubung dengan orang sana, orang sini, dengan ilmu. Kerana yang pastinya dalam surah Ad-Duha pun Allah menyatakan tentang ada orang bertanya wa ammasa ila fala tanhar, jangan sampai kalau tak mampu pun tidak diherdik, Ustaz, ya. Jadi mungkin di hujung ini saya perlu silakan Tuan Syed 1 minit untuk memberi satu komentar cadangan gagasan kepada pendengar sedekah andai ku tahu. Okey, bagi saya kalau kita sedekah masa tu, ini yang saya belajar sendiri sebab saya banyak habiskan masa untuk orang kan. Saya dapat rasa nikmat 24 jam tu lebih daripada cukup. Yang itu memang banyak orang cerita kat saya, masa tak cukup Tuan Syed, macam mana boleh buat semua? Tapi terus terang cakap, kalau kita gunakan habis baik, nikmat masa yang saya dapat Allah bagi sampai sekarang, saya rasa 24 jam tu lebih dari cukup. Dan benda tu memang saya takkan nak tukar benda lain lah. Subhanallah. Terima kasih Tuan Syed. Ustaz Dasuki. Dekat-dekat dengan kematian kita, orang kita kebanyakan menyesal kerana tak bersedekah. Lalu supaya kita tak menyesal dekat nak mati nanti, lalu bersedekahlah sekarang dalam hidup kita. Untuk apa lagi kita menyimpan, sedangkan
kita simpan untuk di dunia yang kita terpaksa tinggalkan. Lebih baiklah kita hantar ke akhirat yang kita tentu kita akan sampai di sana. Tak percaya, cuba try matilah. Mudah-mudahan demikian. Masya Allah. Jadi itu sebagai kesimpulan kita dan kita ingin sama-sama berdoa pada Allah SWT. Allah izinkan kita untuk dapat menghargai sedekah dan kita doakan agar kita ketika di hujung usia kita memang harapnya berpuas hati, memang tak akan puas hatilah ya, tapi kita cuba untuk dapat maqam kita ini memang di kalangan orang-orang yang fa'as-saddaqa, yang membenarkan dengan kita berinfak, bersedekah. Kita persilakan doa bersama dengan Ustaz Ahmad Dasuki. Silakan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat mana kami menadah tangan ini, ya Allah, dunia ini sedang disakiti dengan penyakit COVID yang berpanjangan, ya Allah. Kami tadahkan tangan sesama kami ini, ya Allah, mengharapkan keampunan dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kami yang besar dan dosa kami yang kecil, ya Allah. Dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kesilapan kami dalam mencari harta di dunia ini, ya Allah. Sehingga kami lupa terhadap tanggungjawab kami dalam mentaati perintah kamu, ya Allah. Jadikanlah setiap masa, ketika dan tenaga kami, segala harta benda kami untuk kamu, ya Allah. Yang kami sentiasa niat lillahi rabbil alamin itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah setiap amalan sedekah kami ini, ya Allah, memudah kepada saat kematian kami nanti, ya Allah. Memudahnya menjadikan kubur kami mewangi, ya Allah, dengan wangian raihan daripada syurga kamu, ya Allah. Jadikanlah amalan-amalan salih kami ini, ya Allah, menjadikan kegembiraan saat mana kami bangkit di padang mahsyar nanti, ya Allah. Nama kami dipanggil oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senangnya kami melalui titian sirat nanti, ya Allah. Izinkan kami bersimpuh di sisi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mencium jari jemarinya, ya Allah, mengucup dahinya, ya Allah. Izinkan kepala kami diletakkan di atas ribaan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil melihat wajah kamu, ya Allah, disebabkan amalan saleh yang kami lakukan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Seketika dahulu, ya Allah, kami pernah menyebabkan ibu kami mengalir air mata terhadap kami, ya Allah. Kami pernah berkasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara kami di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah, ya Allah, membiarkan panggilan ibu kami itu berdering tanpa kami menjawab pertanyaan ibu kami itu, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah kesilapan kami itu, ya Allah. Kami tidak sengaja dalam melukakan hati kedua ibu bapa kami, ya Allah. Rahmatilah perjalanan hidup kami ini, ya Allah. Angkatlah penyakit COVID ini, ya Allah, sehingga kan terjauh daripada umat bumi Malaysia ini, ya Allah. Jadikan keselamatan pada kami, ya Allah. Selamatan pada setiap manusia yang sujud pada kamu, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Ahmad Dasuki Abdul Rani membacakan doa, memimpin bacaan doa agar Allah kabulkan untuk kita semua, tuan-tuan sekalian, untuk kita selalu menghargai sedekah. Andai aku tahu, dan kali ini kita bersama dengan Tuan Syed Azmi Al-Habsyi berkongsi. Terima kasih Tuan Syed ya, berkongsi Ustaz Ahmad Dasuki, dan kita mengharapkan mensasarkan tuan-tuan untuk kita menyebarkan lagi kesedaran ini. Inilah usaha dan wacana Al-Quran ini adalah sumbangan tuan-tuan dalam tabung gerakan Al-Quran. Satu usaha yang di mana kita ingin tuan-tuan bersama menyokong usaha ini, dan lebih daripada itu memberi idea, memberi masa ya. Tuan-tuan boleh share di Facebook, tolong maklumkan pada kawan tentang program wacana ini. Ini adalah sumbangan tuan-tuan untuk kita melestarikan, untuk menghidupkan dunia ini dengan panduan daripada Al-Quran. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi dalam siri wacana yang akan datang. Kita doakan kita selalu dapat membongkar solusi Quran, terbina ekosistem Islam agar hidup kita ini dibantu oleh Tuhan. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.